Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah kami yang tercinta iaitu Encik Riza Abdul Rauf. Baiklah, hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Ahmad Firdaus bin Syamsuddin dan juga Hasya Adlah dan juga Jaya Seri akan membentangkan tugasan 3 EDUP 3053. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Baiklah, penggunaan teknologi yang semakin berkembang pesat seiring dengan peredaran zaman bukanlah sesuatu yang asing lagi pada era kini. Laman web merupakan salah satu TMK yang ditakrifkan sebagai satu laman yang melibatkan teks, audio dan grafik yang dapat digunakan sebagai media pengajaran yang disediakan oleh pembina sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran. Aspek TMK iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi telah digabungkan dalam kurikulum sekolah sebagai satu usaha bagi menyemai minat serta sikap yang positif murid terhadap penerimaan pengajaran guru menerusi teknologi maklumat dan komunikasi ini. Seterusnya, kita pergi kepada model Azure. Model Azure merupakan suatu model pengajaran yang bersistem dan berstruktur, iaitu matlamat dan objektif pengajaran akan ditentukan dahulu secara eksplisit. Aspek penting dalam model Azure adalah seperti berikut, iaitu A. Merujuk kepada Analyze the Learner, iaitu analisis murid. S. Merujuk kepada State Objective, iaitu menyatakan objektif. S satu lagi merujuk kepada Select Media and Materials, iaitu pilih kaedah media dan bahan pengajaran. U merujuk kepada Utilize Media and Material, iaitu guna media dan bahan. R merujuk kepada Require Learner Participation, iaitu dorong penglibatan murid. Dan akhirnya E merujuk kepada Evaluate and Revise, iaitu nilai dan semak. Aspek pertama, Analyze Learner, iaitu analisis pelajar. Blog ini dibina bagi murid kelas tahun 2 SJKT Prime. Seramai 21 orang pelajar dalam kelas ini dan semuanya berbangsa India. Kebanyakan murid dalam kelas ini tinggal di sekitar kawasan Prime dan kebanyakan murid dalam kelas ini juga sangat aktif, sering memberi respon terhadap soalan guru dan lebih gemar terhadap pengajaran berbentuk didik hibur. Pengetahuan sedia adanya ialah murid mengenali dan mengetahui contoh kata nama am melalui pemerhatian mereka terhadap manusia, haiwan, tempat dan benda yang sering berada di sekeliling mereka. Aspek yang keduanya ialah state objective, iaitu tentukan objektif pengajaran. Dalam blok ini terdapat 3 objektif pembelajaran dari segi kognitif, efektif dan interpersonal. Yang pertamanya ialah di akhir pembelajaran, murid dapat menjawab soalan dalam latihan yang disediakan, iaitu kognitif. Yang keduanya, murid dapat mengamalkan nilai murni seperti kerajinan, iaitu efektif. Dan yang terakhirnya ialah murid dapat berinteraksi dengan guru dalam aktiviti soal jawab dengan baik, iaitu interpersonal. Okey, bagi langkah yang seterusnya dalam model reka bentuk Azure ini iaitu S, iaitu Select Method, Media and Material, iaitu multimedia, pilih kaedah dan juga bahan pengajaran. Bagi penggunaan teknologi, terdapatnya penggunaan teknologi seperti komputer riba, projektor LCD dan juga pembesar suara. Bagi kaedah yang digunakan pula, terdapat kaedah latih tubi, iaitu kaedah yang menilai pelajar melalui latihan yang diterapkan berdasarkan tajuk kata nama am melalui live worksheet. Yang kedua iaitu pendekatan berpusatkan bahan, iaitu bahan blog dan video yang digunakan. Yang ketiga iaitu kaedah soal jawab. Kaedah soal jawab dapat diperhatikan apabila guru dan murid bersoal jawab melalui audio yang disertakan oleh guru
dalam blok. Kaedah yang keempat iaitu kaedah didik hibur. Kaedah didik hibur dapat diperhatikan apabila pelajar dipertontonkan dengan video Upin dan Ipin untuk mencari kata nama am daripada video tersebut. Baiklah, seterusnya, bagi media pengajaran pula, terdapatnya tayangan video pembelajaran. Baiklah, bagi video pembelajaran ini, guru telah sertakan video pembelajaran tentang kata nama am, iaitu nota kata nama am melalui video. Hal ini supaya pelajar dapat mengakses video tersebut dan menonton video tersebut untuk menambahkan lagi proses pembelajaran mereka tentang kata nama am. Yang kedua, terdapatnya nota pembelajaran tentang kata nama am. Nota pembelajaran ini supaya pelajar dapat menambahkan sedikit ilmu tambahan untuk memahami kata nama am dengan lebih mendalam. Baiklah, yang seterusnya iaitu media pengajaran melalui blog. Segala maklumat yang disertakan oleh guru yang perlu murid akses adalah melalui blog. Yang keempat adalah audio. Baiklah, bagi audio disertakan oleh guru untuk melakukan sesi soal jawab bersama murid. Murid perlu mainkan audio tersebut untuk mendengar soalan yang diajukan oleh guru tersebut. Baiklah, yang kelima, terdapatnya gambar kartun atau grafik. Guru menyertakan gambar kartun supaya dapat menarik lagi minat murid untuk mengalami proses pembelajaran dengan lebih berkesan. Baiklah, bagi bahan sumber pengajaran pula, terdapatnya video pembelajaran. Seperti tadi yang saya terangkan, iaitu video pembelajaran tentang kata nama am yang disertakan oleh guru dalam blok pembelajaran supaya pelajar dapat belajar dengan lebih berkesan. Yang kedua ialah bahan YouTube. Segala video, iaitu video Upin Ipin yang dalam set induksi dan juga video pembelajaran tentang nota kata nama am adalah diambil daripada aplikasi YouTube. Yang ketiga iaitu latihan. Latihan yang disertakan dalam ini adalah melalui live worksheet yang pelajar perlu mengisi tempat kosong dan boleh melihat jawapan yang telah mereka hasilkan dan mereka isikan. Mereka boleh menyimak semula jawapan yang mereka tulis sama ada betul ataupun salah. Terusnya kita pergi kepada langkah iaitu U, Utilize Media and Material, iaitu guna media dan BBM, iaitu bahan bantu mengajar. Baiklah, murid menonton tayangan video cerita pendek iaitu Upin dan Ipin. Kemudian guru dan murid akan bersoal jawab berdasarkan tayangan video Upin dan Ipin tadi melalui audio yang didengar oleh murid sewaktu set induksi. Seterusnya, guru menayangkan video dan nota pembelajaran kepada murid-murid ketika hendak menerangkan tentang kata nama am secara mendalam. Hal ini supaya pelajar dapat mengalami proses pembelajaran dengan lebih mudah. Seterusnya, untuk menilai kefahaman murid, guru telah menyediakan latihan dan latih tubi melalui live worksheet kepada murid-murid. Seterusnya ialah R, Require Learner Participation atau dorong penlibatan murid. Yang pertama ialah soal jawab. Teknik ini digunakan oleh guru semasa set induksi. Teknik soal jawab telah digunakan oleh guru untuk meningkatkan penglibatan murid dan menggalakkan interaksi dua hala semasa PDP. Yang kedua ialah didik hibur. Guru menggunakan teknik didik hibur dengan menayangkan video cerita pendek Upin dan Ipin kepada murid. Murid akan lebih berminat dan bersemangat untuk belajar sepanjang proses PDP. Yang ketiga ialah latih tubi. Latih tubi akan diberikan kepada murid pada akhir pembelajaran. Murid akan lebih fokus masa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan agar mereka dapat menjawab latih tubi yang disediakan oleh guru pada akhir pembelajaran. Yang terakhir ialah peneguhan dan motivasi. Peneguhan dan motivasi diberikan kepada murid agar murid sentiasa bersemangat untuk belajar. Yang terakhir ialah E, Evaluate and Revise, nilai dan semak.
Refleksi. Pada akhir pembelajaran, guru akan membuat refleksi mengenai proses pengajaran dan pembelajaran. Guru juga akan memberi peneguhan kepada murid sebagai pendorong untuk lebih aktif di dalam kelas. Penilaian. Guru akan menilai murid dengan menyediakan lembaran kerja, live worksheet dan kuis kepada murid. Penilaian ini dapat membantu guru dalam mengetahui tahap penguasaan murid berkaitan tajuk yang diajar. Sekian, terima kasih.